Bismillah, walhamdulillah, wassalati ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullah. Saudara-saudari, para penonton yang dihormati sekalian. Ya, setiap malam pada jam pukul 8 malam, saya Astra Jabat tampil di ruangan telusur. Dan malam ini saya akan membawa Anda menelusuri sejarah perang Saudi dan sekutu ke atas Yaman. Apakah punca yang menyebabkan Saudi dan sekutu melancarkan serangan ke atas Yaman? Tajuk ini adalah merupakan soalan daripada seorang penonton di YouTube meminta saya supaya membincang tentang perkara ini. Kenapa Saudi melancarkan perang ke atas Yaman? Ya, kalau kita lihat kepada perkembangan di Asia Barat, kita akan dapati bahawa perang ke atas Yaman yang kini sudah masuk 6 tahun, dalam saya catat di sini, sudah cukup 6 tahun, 3 bulan, 2 minggu dan 5 hari. Ia merupakan satu perang sebenarnya bukan serupa dengan perang-perang lain, tidak serupa dengan perang Iran dan Iraq atau Iraq dan Iran ataupun Iraq dan Kuwait, yang kemudian juga tidak serupa dengan perang di Afghanistan. Tidak serupa juga dengan perang antara Arab dan Israel. Sudah banyak kali berlaku, kerana ini merupakan perang yang berbeza. Tujuannya apa? Yang pertama sekali, tujuannya adalah perang ini adalah berlaku pada tahun 2015, tetapi asal usul yang menyebabkan berlaku perang ini adalah bermula dengan Rabi' al-Arabi atau Arab Spring atau musim bunga Arab yang datangnya dari Tunisia pada tahun 2011, yang menyebabkan Zainul Abidin bin Ali, Presiden Zainul Abidin bin Ali meninggal kuasa, dan kemudian Rabi' al-Arabi ini juga menjatuhkan Hosni Mubarak pada tahun 2012. Kemudian di Libya juga sebagai mangsa kepada Rabi' al-Arabi atau musim bunga Arab ini. Dan akhir sekali yang keempat, yang menjadi mangsa kepada Rabi' al-Arabi ini atau yang sebagai hasil daripada kebangkitan anak muda Arab ini di Yaman. Pada 2011 berlaku juga tunjuk perasaan besar-besaran yang dinamakan Rabi' al-Arabi atau Arab Spring, atau kita melayukan menjadi musim bunga Arab di Yaman, di mana Ali Abdullah Saleh telah keluar daripada kuasa, dan menyebab penggantinya, iaitu timbalan presiden nama Hadi, yang menjadi penggantinya dan mengambil kuasa. Tetapi selepas itu berlaku perang di antara golongan yang orang Syiah, yang mereka kan merupakan penduduk Syiah di sebelah penduduk Yaman di sebelah utara Yaman, yang mereka hanya 25%. Dan Syiah bukanlah penduduk begitu ramai seperti di Iran. Syiah di Yaman hanya 25% atau 20% gitu saja. Tidak ramai. Yang paling ramai di Yaman adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, daripada mazhab seperti mazhab di Malaysia dan di Thailand, di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i.
Itu. Jadi apabila berlaku mana perbalahan, mula-mulanya adalah tunjuk perasaan di kalangan anak muda, seperti juga dengan di Mesir, di Libya. Kemudian pihak yang ada kekuatan, ada senjata, ikut serta. Golongan Houthi ini sebenarnya mereka sudah menjadi pembangkang yang menentang kerajaan sejak lama, daripada tahun 90-an. Namanya mereka Syabab, nama golongan Syabab, kemudian dinama Ansarullah kalau tak silap gitu. Kemudian mereka ini membesar. Tetapi dalam Rabi' al-Arabi, dalam tunjuk perasaan orang muda ini, mereka dapat memainkan peranan penting sebab mereka menjadi pertubuhan. Tidak seperti anak muda. Anak muda di Yaman sama dengan anak muda di Mesir. Mereka tidak ada parti sebab anak muda yang keluar untuk nak menuntut hak mereka sahaja dan mengguling tentera, mengguling diktator. Itu tujuan mereka. Dan tapi ada pihak yang ada pertubuhan seperti Houthi ini. Kemudian Houthi inilah yang kemudian walaupun mereka merupakan minoriti di Yaman, tetapi kerana mereka ada senjata, ada kekuatan, maka mereka dapat akhirnya dapat menguasai sana. Selain daripada dapat menjatuhkan, kemudian dia juga dapat menjatuhkan Hadi yang dulu menjadi timbalan kepada Ali Abdullah Saleh, dan kemudian dia menjadi presiden sebagai hukumah al-intiqaliyah, iaitu kerajaan peralihan sahaja, kerana pasti diadakan pilihan raya dulu. Tapi sebelum belum ada pilihan raya lagi, berubah tunjuk perasaan itu menjadi perang. Mula-mula perang civil war. Ya, itu saja mula-mulanya. Tetapi kemudian menjadi perang proksi, perang perwakilan. Dan pada tahun 2015, Saudi pun mengambil keputusan dengan menjemput negara-negara Arab tertentu, negara Islam tertentu untuk kerjasama bagi memerangi Houthi. Pertama adalah untuk nak membendung Rabi' al-Arabi. Yang pertama adalah tujuan Saudi Arabia dan negara lain pun adalah untuk nak membendung Rabi' al-Arabi, untuk membendung Arab Spring, iaitu untuk membendung kebangkitan umat Arab. Tetapi apabila dah berlaku jadi perang bersenjata, perang saudara, civil war, kemudian maka Saudi pun mengambil tindakan untuk membendung bukan sahaja Rabi' al-Arabi, tetapi membendung Syiah yang memang menjadi masalah kepada Saudi dan semua negara-negara Ahli Sunnah wal Jamaah di Asia Barat. Disebabkan golongan Houthi Zaidi ini adalah merupakan, dulu memang mereka tak terkenal, dan Syiah mereka pun tidaklah begitu keras pada zaman dulu, tetapi oleh kerana dapat celupan politik baru, sokongan daripada Iran, mereka pun menjadi keras, dan pada hari ini pun mereka keras macamlah Iran juga. Jadi ada dua faktor. Jawab mudah-mudah, ada dua faktor yang menyebabkan Saudi memerangi Yaman, iaitu pertama, memerangi atau membendung kebangkitan umat Arab yang dipanggil Rabi' al-Arabi ataupun Arab Spring atau musim bunga Arab itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memerangi pengaruh Syiah yang berada di sempadan di selatan Saudi. Memang berbahaya sebab pada waktu itu Saudi dikepung oleh Syiah di Iraq di sebelah utara, dan di sebelah sana, di sebelah barat, dikepung oleh Syiah Syria,
Jadi Saudi sendiri dikepung oleh 3 front, 3 barisan Syiah. Syiah Syria dan Syiah Iraq yang semuanya berbahaya. Di Syiah Iraq ini ada Hizbullah, ada Daulah Islamiyah, dan tapi Daulah Islamiyah ini bukan Syiah lah. Daulah Islamiyah adalah sebenarnya keluar daripada kepung Wahabi Salafi. Dan di sebelah sana, sebelah Syria pun ada Daulah Islamiyah, ISIS itu ataupun Daesh, dan ada Hizbullah pun ada, dan ada Syiah asal Alawi di Syria. Jadi terkepung dengan dua front, 2 barisan. Jadi di sini di selatan juga pasti ditangani. Maka di sini datangnya tanggungjawab Saudi untuk melancarkan perang dengan alasan membantu kerajaan Hadi. Ini adalah yang dilakukan oleh Saudi Arabia. Apakah apa yang dilakukan oleh Saudi tepat atau tidak tepat? Ini saya tidak nak kata yang mana betul, yang tak betul, sebab ini semua adalah mana kepentingan mereka sendiri. Tapi kalau saya tidak nak berperang-perang, tidak nak mau melihat perang di antara orang Islam, kerana memarah lagi, menjadi lebih parah lagi keadaan orang Islam sekarang ini. Kenapa asyik berperang sesama sendiri? Kita tengok ada kebodohan pertama dulu waktu Iraq menyerang Iran pada tahun 1980 itu adalah satu kebodohan yang besar. Dan kita lihat pula Iraq macam mana menyerang Kuwait, walaupun masalah minyak, masalah apa itu pun memang ada alasan-alasan. Kalau siapa nak berperang, memang ada banyak alasan. Boleh berperang sampai bila-bila di negara Arab antara mereka, sebab sempadan semua ini adalah dicipta oleh penjajah. Pada zaman dulu tidak ada sempadan. Kalau nak ini kata ini bumi kawasan ini ada milik aku, kawasan ini. Jadi ini adalah masalah dakwaan masing-masing begitu, sebab sempadan dulu tidak ada. Jadi kalau kita nak bercakap, kalau mereka nak tengok dari segi perbalahan dan perang, orang Arab boleh berperang sesama sendiri sampai bila-bila masa. Dan orang Syiah sendiri pun asalnya bukan orang Syiah. Daripada Yaman asalnya adalah orang Syiah yang berhijrah daripada Madinatul Munawwarah pada zaman pada zaman ribuan tahun dulu lagi. Ia juga merupakan orang yang asalnya dari tempat yang ada mana Saudi, yang didirikan Saudi sekarang ini. Okey. Itu saya jawab begitu, ya. 2 alasan yang menyebabkan Saudi serang, iaitu satu untuk memedongkan Arab Spring, yang kedua untuk memerangi Syiah yang semakin berbahaya kepada Saudi, kerana Saudi dikepung oleh Syiah dari setiap penjuru. Okey. Satu lagi, walaupun bagaimanapun sekarang ini oleh kerana perang selepas 6 tahun, perang ini sudah memberi kesan yang teruk, menyebabkan kebuluran dan menyebabkan katanya adalah lebih teruk daripada pada perang dunia kedua dulu, hasil yang berlaku di Yaman ini menyebabkan perubahan pandangan, perubahan pendirian di kalangan orang Barat, di kalangan orang Eropah, yang dulu mereka menyokong Saudi untuk memerangi puak Syiah di Yaman ini. Tetapi kemudian negara Eropah, negara Barat, negara Amerika, khususnya Joe Biden ini telah memaksa Saudi ini supaya menamatkan perang, termasuk negara-negara Arab, negara Eropah juga, supaya Saudi menamatkan perang. Dengan itu kita lihat sekarang ini bahawa Saudi sendiri pada Mac lalu telah membuat kenyataan untuk menamatkan perang di Yaman dengan beberapa langkah, beberapa syarat. Tetapi sekarang ini pun Houthi masih menolak
ada yang menolak tapi ada yang menerima. Tapi Iran sendiri seperti kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pihak pemerintah Iran sendiri bahawa Iran setuju untuk ditamatkan perang di Yaman, tidak dibesar-besarkan lagi. Yaman mana begitulah yang terjadi sekarang ini. Tapi macam mana, apakah akan berhasil, tidak tahu. Sebab sekarang ini puak Houthi sendiri sekarang menjadi kuat dan berjaya untuk nak mengancam keamanan Saudi kerana roket yang dimiliki, kerana pelaratan yang dimiliki, boleh menggugat keselamatan Saudi dengan mudah. Sudah sampai pun roket yang ada dimiliki oleh Houthi bukan lagi calang-calang tentera, tapi tentera Houthi ini menjadi seperti dengan Hezbollah kuat, boleh mencabar Israel, boleh berperang dengan Israel. Dan Houthi sekarang ini mula-mula daripada pertubuhan kecil, pertubuhan yang tidak ada apa, tetapi sekarang ini sudah jadi kuat. Jadi mungkin tak mau lagi ataupun menunggu mungkin persetujuan tertentu untuk ditamatkan perang. Ini sedang hampir berada di atas meja. Nanti kita tunggulah, kita sedikit lihat apakah mereka akan terima buat gencatan senjata dan tidak perang. Tetapi satu perkara mungkin akan menyebabkan kita semua saya tidak setuju perkara itu, iaitu mungkin akan menyebabkan Yaman dibelah dua. Satu sebelah utara dibagi kepada Houthi menjadi Syiah, dan satu lagi sebelah selatan dibagi kepada Sunni Syafi'i menjadi Yaman Selatan. Dan ini sedang dirancangkan. Dengan itu baru-baru ini saya dah berbincang perkara ini, bahawa ada negara Arab baru akan lahir, adalah benda ni, adalah perkara ini. Ini yang kita tidak suka nak dengar. Saya tidak nak, sebab kita tak nak lagi ada negara Islam pecah jadi dua, pecah jadi tiga. Sudah tidak bagus perkara itu, tidak bagus. Sebab Yaman satu dulu memang sudah dulu satu, kemudian dipecahkan pada zaman Cold War, perang dingin, yang sebelah atas menjadi komunis, yang sebelah bawah menjadi yang sebelah atas bukan jadi komunis, jadi pihak kapitalis, yang bawah jadi komunis pada masa lalu, gitu. Kemudian cantum kembali, dan salah seorang pemimpin yang memimpin Yaman bersatu adalah Ali Abdullah Saleh, yang kemudian dibunuh oleh Houthi juga dalam satu pertempuran di Sana'a, di mana di rumah Ali Abdullah Saleh sendiri pada waktu itu. Kerana pada waktu itu Ali Abdullah Saleh ini pun masalah juga, kerana dulu apabila setelah dijatuh oleh Rabi' al-Arabi, maka dia jadi pembangkang, jadi di bawah tanah. Dan apabila bawah tanah, akhirnya dia bergerak bersama dengan puak Houthi, bercantum dengan puak Houthi, kerjasama untuk nak memerangi kerajaan yang ada sekarang. Dan apabila sampai satu tahap, dia pula berpisah dengan Houthi dan berpaling pergi bersama dengan puak Saudi. Setengah kata, bukan dia yang berpaling tadah atau berpisah dengan Houthi, tapi orang-orang di dalam partinya yang melakukan pengkhianatan terhadapnya. Ini saya malas nak cakap lah sebab ini, sebab masing-masing berhujah macam-macam. Tapi pokoknya dia berpisah dengan Houthi dan akhirnya dia dibunuh oleh Houthi. Mati, kita tengokkan dalam video di mana dia ditembak di rumahnya. Sehingga sekarang kuburnya pun tidak diberitahu di mana kuburnya. Katanya pihak Houthi tidak mau
orang tahu tentang kubur itu Ali bin Abdullah Saleh ini kerana mau lenyapkannya daripada sejarah, sebab zaman pemerintahannya memang dia juga seorang yang diktator, yang zalim, yang melakukan macam-macam kezaliman, maka mereka mau supaya kuburnya pun tidak diketahui di mana-mana. Dibiarkan tidak berkubur. Nama saja ada tapi kubur tidak ada, supaya tidak dipuja oleh pengikut-pengikutnya. Ini yang saya baca daripada akhbar-akhbar mereka. Ya, itulah sekarang ini mereka sedang berunding apa akan berlaku, apakah akan berlaku perdamaian di Yaman. Belum yakin dengan keadaan sekarang sebab ada masalah nak berpisah. Yaman tidak mau jadi satu, akan jadi berpisah. Ini mungkin akan membawa kepada perkembangan baru. Nanti bila ada berlaku apa perkembangan, saya akan tampil memberi penjelasan dalam telusur ini pula. Okey, untuk hari ini saya rasa cukup dah. Cukup dengan penjelasan apa sebab Saudi dan sekutu melancar perang terhadap Yaman, iaitu satu untuk membendung Rabi' al-Arabi yang sangat berbahaya kepada raja-raja dan kepada negara-negara yang ada, karena kebangkitan umat Arab ini, kebangkitan orang muda ini adalah berbahaya kepada mereka. Dan saya sudah bagi tahu kan dalam siri yang lain bahawa sekarang ini semua negara beraja, 8 negara kekal, tidak runtuh satu pun, tak mampu dipukul oleh Rabi' al-Arabi, oleh Arab Spring. Tetapi 4 negara tentera, iaitu Tunisia, Libya, Mesir dan Yaman gulung tikar. Tinggal lagi ada negara-negara tentera yang lain masih ada, iaitu Syria dan itu satu lagi Sudan. Ya. Okey, setakat ini saja malam ini dan kita berjumpa lagi malam esok. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.